Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia, serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Di petang hari Jumaat yang mustajab doa ini, Allah kumpulkan kita dalam program Tazdah, Tazkirah dan Tahlil Arwah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan kemudian seperti biasa, kita akan isi waktu ini juga selain dengan tazkirah ilmu, kita juga isi dengan bacaan Al-Quran, iaitu surah Yasin. Dan kita juga akan bersama-sama membaca tahlil dan doa arwah nanti, insya-Allah. Kita bukan berdoa untuk kita yang masih hidup sahaja, kita juga akan sama-sama mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan mungkin kawan-kawan ke, rakan ke, saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, insya-Allah kita akan teruskan bacaan manaqib kita di petang hari ini. Bagi mereka yang ada kitab manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, silahkan buka pada muka surat 55. Ni kita masih lagi membahas tentang keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Apa benda ni Ustaz? Ustaz mengajar baca kisah ke? Ya. Ni kisah tuan-puan, tetapi kisah seorang insan yang hebat, seorang ulama, seorang yang soleh. Maka apa hukumnya Ustaz? Beliau dah meninggal dunia dah. Lepas tu kita cerita pula tentang akhlak-akhlak beliau. Apa hukumnya? Itu kita ikut apa yang Nabi SAW suruh tuan-puan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutlah tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di kalangan kalian. Nabi pesan, Nabi suruh sebut. Lebih-lebih lagi kita sebut tentang yang baik-baik, akhlak-akhlak yang baik daripada Tuan Guru kita, Tuan Guru saya, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan beliau, kisah hidup beliau sebagai teladan kita, sebagai motivasi kita dalam kehidupan. Dalam Al-Quran pun banyak diceritakan kisah-kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu dalam perjuangan dakwah mereka. Diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad. Bukan saja-saja cerita, tetapi untuk menguatkan hati baginda dalam perjuangan dakwahnya. Demikianlah juga kita dalam hidup kita, tuan-tuan. Adalah satu keperluan untuk kita dengarkan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah motivasi dalam hidup kita, supaya kita insya-Allah akan menjadi lebih baik lagi. Ni baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada kitab, silahkan buka pada muka surat 55. Kita teruskan lagi bacaan kitab kita, insya-Allah. Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada semua di petang hari ini, ibu ayah semua, jangan ada seorang pun yang terlepas daripada peluang untuk mendapatkan pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram
Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Bersama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Baik ibu ayah semua, silakan buka pada muka surat 55. Kita baca lagi kisah yang seterusnya tentang keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Seperti biasa, kitab akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mahu menyusahkan orang lain. Ini tuan-puan. Di antara akhlak Tuan Guru yang akan kita bahas ni di petang hari ini ialah beliau tidak mahu menyusahkan orang lain. Tak nak menyusahkan. Apa yang mudah, dah macam makan. Yang mudah, yang paling mudah akan dipilih. Bukan yang pilih yang susah-susah. Kan? Cari makanan yang susah-susah contohnya, tak. Apa yang mudah, dah kan, apa yang ada, makan. Contoh daripada segi makanan lah. Macam tu. Jadi macam mana kisahnya? Sama-sama kita dengar terus. Disebutkan dalam kalam hikmah orang-orang soleh, jika ingin mengenali kepribadian seseorang, maka musafirlah dengannya. Ini. Orang-orang soleh berkata, para ahli hikmah berkata, apabila kita ni nak tahu perangai orang tu yang sebenar-benar perangai dia, cuba musafir dengan dia. Ni musafir tu bahasa Arab lah tuan. Bahasa kita travel lah dengan dia. Cuba ajak dia pergi berjalan. Bukan berjalan pergi makan saja. Tak, musafir yang jauh. Yang musafir yang jauh. Musafir yang memenatkan. Ni kalau ajak travel, bukan travel lah namanya, itu keluar makan dia. Yang tu kita tak nampak lagi dia punya perangai. Cuba ajak travel. Betul-betul musafir. Betul-betul musafir. Jauh, mungkin 2-3 hari musafir. Kita akan tahu macam mana akhlak dia. Kalau setakat jumpa kat masjid, insya-Allah semua nampak baik. Jumpa kat office, insya-Allah semua nampak baik. Jumpa kat kedai, semua nampak baik. Jumpa kat kelas ilmu, semua nampak baik. Kita nak tahu kawan ni betul-betul baik ke tak baik, ataupun kita nak cuba diri kita. Kita ni betul baik ke tak baik? Tengok musafir. Pergi umrah contoh. Ni tengok semua orang tengah penat, semua orang tengah susah. Kita tengah susah, kawan tu tengok tak kita? Dia tolong ke tak kita? Teka dia cakap, aku pun tengah susah nak tolong kau, macam mana? Dia kan, macam tu dah dia cakap. Kita boleh nampak perangai seseorang bila kita bermusafir dengan dia. Sebab tu ulama dahulu mengatakan, ada yang mengatakan ni perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Umar? Ya bunayya, wahai anakku, idza aradta, apabila engkau nak antaktashifa sadiqa, engkau nak tahu perangai kawan engkau, safir ma'ahu, musafir dengan dia. Fa fis safar, karena di dalam permusafiran, dalam travel ni, yankashiful insan, akan terbuka rahasia manusia ni. Akan terbuka macam mana perangai dia yang sebenar. Kalau setakat jumpa kat masjid, kelas ilmu, yang tu semua nampak baik. Tapi kita nak akan nampak macam mana perangai dia yang sebenar ketika kita bermusafir dengan dia. Ni. Di sini di petang hari ini, dalam tajuk bahasan kita di petang hari ini akan disebutkan macam mana komentar daripada seorang yang pernah bermusafir dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ni akan tahu ni macam mana perangai akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Macam mana kita dengar sama-sama. Terus. Akhlak Abuya yang penulis disebutkan pada kali ini benar-benar nyata dan disaksikan sendiri oleh murid-murid yang sering menemani beliau dalam perjalanan musafir. Tadi akhlak Abuya Syekh Fahmi Zamzam, beliau tak mahu menyusahkan orang lain. Dan siapa yang pernah bermusafir dengan beliau akan tahulah. Contoh pasal makan. Pasal makan. Makan apa yang ada tu buat. Pasal tidur contohnya. Tidurlah. Macam apa yang tempat yang boleh untuk berehat dah. Tak ada memilih. Tak naklah rehat kat sini.
Tak naklah makan ni, tak pernah macam tu. Apa yang ada? Bismillah. Bismillah makan. Macam tu. Siapa yang bermusafir dengan beliau akan tahu. Macam itulah akhlak beliau. Siapa pernah bermusafir dengan beliau akan tahu macam itulah akhlak beliau. Ini tuan-puan. Siapa yang pernah musafir akan tahu. Dan di sini akan disebutkan komentar daripada seorang yang pernah bermusafir dengan tuan guru bahkan lama, dan musafir bukan musafir biasa. Iaitulah musafir mengerjakan haji. Ni apa komentar siapa ni? Inilah Tuan Haji Ahmad Tiflah, penulis buku hajinya yang terakhir. Dalam situ tuan guru Tuan Haji Ahmad Tiflah berkomentar tentang akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Apa kata beliau? Terus. Salah seorang yang menyaksikan keindahan akhlak beliau adalah Tuan Haji Ahmad Tiflah yang menyertai perjalanan Haji Abuya yang terakhir kalinya pada tahun 2019. Setelah melalui beberapa ujian dan rintangan yang tidak menyenangkan dalam perjalanan tersebut, Tuan Haji Ahmad Tiflah mengatakan, memang salah satu sifat almarhum Tuan Guru Abuya yang aku sangat kagum adalah beliau tidak mahu menyusahkan sesiapa pun. Dan jika diberikan pilihan, beliau akan pilih yang paling mudah. Ini komentar daripada seorang yang menemani Abuya dalam musafir beliau pergi mengerjakan haji. Ni pada tahun 2019. Tentunya sebelum Covid lah tuan-tuan. Ni haji ni sebelum Covid lah. Ujung tahun tu Covid lah tu. Jadi Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam musafir haji yang terakhir. Yang ni kisah ni panjang tuan-tuan. Ada beratus-ratus muka surat diceritakan oleh Tuan Haji Ahmad Tiflah. Tak ada bukunya kat sini. Ni tebal bukunya. Dalam tu kalau ibu ayah semua nak tahu dia punya kisah cerita tu, baca sendiri. Dan saya yakin ramai yang dah memiliki buku tu. Ni komentar Tuan Haji Ahmad Tiflah tentang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kata beliau, di antara akhlak yang beliau daripada dulu lagi kagum dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, memang beliau akan tak pernah menyusahkan siapapun, tak nak menyusahkan siapapun, dan bila diberikan pilihan nak ni ke nak ni, akan pilih yang paling mudah, bukan yang menyusahkan orang, tapi pilih yang mudah. Ini di antara akhlak yang dilihat sendiri oleh orang yang bermusafir dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan begitu banyak ujian ketika musafir haji ni tuan-puan. Ibu ayah semua boleh baca sendiri dalam buku hajinya yang terakhir yang ditulis sendiri oleh Tuan Haji Ahmad Tiflah. Tebal bukunya. Nanti insyaAllah kita akan ready stock buku tu insyaAllah dalam Midoha Shop. Dan lepas raya nanti kita akan jemput ni Tuan Haji Ahmad Tiflah ni. Kita akan dengar sendiri macam mana beliau bercerita. Saya dah ada berhubung dengan Tuan Haji Ahmad Tiflah. Patut kita nak buat minggu depan tuan-puan. Minggu depan Jumaat depan dalam program Tazdah ni memang saya nak jemput, dah bagi tahu dah. Tapi masa tak cukup. Beliau okey, beliau boleh. Tapi masa tak cukup sebab kita akan buat program tu, program peringatan 1 tahun program TIK sebetulnya, tapi kita buat di hari Jumaat dalam program Tazdah. Kita akan hadirkan penulis yang saya rasa tidak ada orang yang sehebat beliau menulis tentang keindahan akhlak Tuan Guru. Bayangkan tuan-puan, dapat beratus-ratus muka surat tebal macam ni. Itu kisah haji, kisah berhaji. Bayangkan, saya kata dekat Tuan Haji Ahmad Tiflah pagi tadi saya mesej, pagi semalam. Saya kata, Tuan Haji, Masya Allah, pagi semalam saya mesej. Saya maklum program tu kita tangguhkan selepas raya. Sebab masa sekarang ni tak cukup masa. Kesuntukan masa kita tangguh lepas raya. Patut nak buat sebelum raya. Tapi kita tangguhkan lepas raya lah. Saya ada perkara yang tak siap lagi. Ditangguhkan selepas raya. Saya beritahu dekat Tuan Haji tulis memang hebat. Kan, buku tu memang hebat. Kan, kalaulah saya
yang Allah pilih dapat bermusafir dengan tuan guru. Saya rasa berapa muka surat je saya boleh tulis. Tapi Allah pilih orang yang sangat tepat menemani tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam musafir hajinya yang terakhir. Dapat tulis buku tebal tuan-puan. Dan kisah tu, kisah je, penuh dengan hikmah. Dan saya dah minta dekat Tuan Haji Ahmad Tifla ni, saya akan jemput beliau untuk sama-sama kita dengarkan terus daripada mulut penulis ni. Kisah tu mesti jauh lebih berkesan daripada kita sendiri baca. Kita nak dengar terus penulis tu yang bercerita. Saya minta 3 ke 5 kisah, 3 sehingga 5 kisah, mana yang mampulah nanti akan dikongsikan oleh Tuan Haji Ahmad Tifla, insya-Allah nanti selepas raya. Memang dah lama dah rancang tuan-puan. Dah sebulan lepas dah saya dah mesej beliau, saya dah tanya boleh ke tak boleh. Beliau kata boleh. Yang ni mudah-mudahan jadi amal jariah untuk tuan guru, kata beliau. Beliau ni adalah orang yang saya rasa di antara orang yang cintanya dengan tuan guru luar biasa. Khidmatnya dengan tuan guru luar biasa. Dan ni penulisan beliau tentang tuan guru memang sangat-sangat luar biasa. Ni boleh tulis tu, buku tu memang hebat dan buat. Nanti insya-Allah saya akan maklumkan lagi berkenaan tentang program tu. Apa-apa pun program memang akan kita buat selepas raya nanti insya-Allah. Ini jadi komentar Tuan Haji Ahmad Tifla dalam buku beliau. Itulah akhlak tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tak mahu menyusahkan orang lain. Apa yang mudah diberikan pilihan, beliau akan pilih yang paling mudah. Baik, seterusnya. Sesiapa sahaja yang dekat dengan Abuya akan mengakui akhlak dan sifat Abuya yang penulis sebutkan ini. Semoga kita semua murid dan yang mencintai beliau dapat mengikuti dan meneladaninya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi siapa yang pernah musafir akan tahu akhlak tuan guru ni. Macam itulah tuan-puan. Dia tak menyusahkan, tak minta yang susah-susah, tak minta yang pelik-pelik. Tapi ada satu ketika Tuan Haji Ahmad Tifla kata, Syekh Fahmi, beliau dalam musafir haji ni minta minum kopi tuan-puan. Sedangkan time tu nak cari kopi susah. TO banyaklah Tuan Haji Ahmad Tifla kata. Tapi kopi susah nak cari. Tapi hari tu beliau nak, Tuan Haji pun tolong cari lah. Cari sana, cari sini, tak jumpa. Balik-balik, Syekh Fahmi dah pegang kopi. Tuan Haji Ahmad Tifla dekat Padang Arafah, lah kan. Nanti kita dengar sendiri daripada beliau. InsyaAllah, kita minta beliau cerita balik tentang kopi tu. Dah cari ke mana-mana tak jumpa tuan-puan. Balik-balik, Tuan Guru dah pegang kopi tu. Luar biasa kan. Kenapa ni? Ada hikmahnya di sebalik tu tuan-puan. Kenapa boleh dapat kopi tu? Ada hikmahnya. Nanti kita dengar sendirilah daripada Tuan Guru, daripada Tuan Haji Ahmad Tifla penulis buku tu. Memang kisah perjalanan haji, memang kita nampak macam mana kesabaran Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam ujian-ujian, bukan tak diuji. Banyak ujian musafir beliau berhaji tu, banyak ujian, banyak cabaran, tetapi tentunya begitu banyak hikmah yang dapat diambil. Dan kesemua cerita tu telah ditulis dalam satu buku tuan-puan. Yang nak cari memang kita dah tak ready stok. Hari tu dah habis. Hari tu memang dah ada ambil. Tuan Haji Ahmad Tifla sendiri hantar kat saya dan habis dah. Nanti insya-Allah saya dah beritahu dah. Nanti beliau kata ustaz nak berapa beritahu, nanti saya akan minta penerbit untuk hantar dekat ustaz. Ni tapi tak sempat lagi saya nak urus sebab banyak lagi saya dengan tim ni nak kena siapkan. Kerja yang kena nak siapkan. InsyaAllah nanti akan maklumkan lagi berkenaan tentang program tu. Ini julung-julung kalinya kita jemput orang kita jemput orang untuk bercakap lah di Meduha Studio ni. Mudah-mudahan jadi permulaan yang baik lah, InsyaAllah. Nanti lepas raya, apa-apa pun program tu lepas raya tuan-puan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ sahaja kita baca doa penutup Rabbi fanfa'na tu insya-Allah. Sama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi nanti bacaan manhaj kita dan kita terus